Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Salwa Muhammad Nur daripada Universiti Sultan Zainal Abidin ingin membentangkan kajian saya bertajuk Tahap Kemahiran Bertutur Bahasa Arab luar kelas dalam kalangan penutur bukan asli bahasa Arab. Kajian saya ini merupakan sebuah kajian berkenaan dengan kurikulum bahasa Arab yang diperkenalkan di Malaysia iaitu bahasa Arab. Tujuan utama kurikulum ini diperkenalkan ialah untuk membolehkan pelajar menguasai 4 kemahiran bahasa, di antaranya ialah kemahiran bertutur. Tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran bertutur dalam suatu bahasa juga sering menjadi persoalan dan jarang dinilai tenaga pengajar dalam kelas mereka. Ini kerana kesukaran mentadbir ujian kemahiran bertutur berbanding ujian berbentuk kemahiran menulis dan ujian kemahiran yang lain. Objektif kajian ini bertujuan mengenal pasti tahap penguasaan kemahiran bertutur bahasa Arab luar kelas dalam kalangan pelajar tahun 1 Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab di UNIZA. Di antara permasalahan kajian yang dikenal pasti ialah berkaitan dengan kelemahan dalam pembelajaran bahasa Arab oleh pelajar sekolah, khususnya dalam kemahiran bertutur dan juga kemahiran menulis. Kelemahan kurikulum bahasa Arab, kekurangan penggunaan strategi PDP yang membantu merangsang kemahiran bertutur pelajar dalam pelbagai aspek serta ketidaksesuaian aktiviti bahasa yang digunakan oleh tenaga pengajar untuk mengajar kemahiran bertutur turut menyumbang kepada permasalahan kajian. Kajian ini telah memilih pelajar program pengajian Ijazah Sarjana Muda Bahasa Arab di Universiti Sultan Zainal Abidin Terengganu sebagai responden. Mereka yang terlibat seramai 84 orang pelajar tahun 1 di Pusat Pengajian Bahasa Arab Fakulti Bahasa dan Komunikasi. Instrumen kajian. Kajian ini menggunakan kajian kuantitatif destruktif sepenuhnya dengan mengedarkan borang soal selidik kepada responden kajian. Borang ini diadaptasi daripada soal selidik tentang pembelajaran bahasa Inggeris dari University of Barcelona untuk mengukur kemahiran bahasa Inggeris pelajar di sana. Soal selidik ini telah diubah suai mengikut kesesuaian responden dan juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan telah dikesahkan oleh beberapa pakar bahasa. Soal selidik ini mengandungi 2 konstruk iaitu A dan B, mengandungi 17 item soal selidik untuk mengetahui tahap kemahiran bertutur responden di luar kelas apabila bertutur dengan penutur asli bahasa Arab. Kajian ini analisisnya analisis menggunakan SPSS, menggunakan analisis deskriptif mudah iaitu dalam bentuk min, sisihan piawai dan juga tahap. Dapatan kajian mendapati bahawa kebanyakan pelajar selaku responden kajian melaporkan bahawa mereka akan berfikir dahulu dalam bahasa Melayu atau dengan kata lain mereka akan menterjemahkan apa yang didengar daripada penutur ke dalam dari bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu sebelum boleh memahami isi perbincangan. Kebanyakan pelajar juga mengambil pendekatan mendengar dengan teliti apa yang dipertuturkan oleh penutur asli Arab untuk mengelakkan salah faham. Mereka cenderung untuk bertutur dengan perlahan supaya dapat difahami. Terdapat juga pelajar menggunakan kosakata yang diperolehi daripada lagu atau berdasarkan pengalaman lepas ketika menggunakan bahasa Arab. Selain dari itu, mereka akan meminta penutur asli bahasa Arab untuk mengulang atau menjelaskan semula perkara yang dibincangkan. Sekiranya tidak memahami pertuturan, pelajar lebih suka untuk meneka-neka ataupun tidak kurang yang meminta agar penutur asli tersebut untuk mengulang kembali dengan lebih perlahan agar mereka boleh memahami apa yang dituturkan oleh penutur asli. Ketika pelajar pula bertutur dan mengalami kesukaran, mereka cenderung untuk membina ayat yang lain dan membuat kesimpulan dari konteks perbincangan yang berlangsung. Kesimpulannya, secara ringkasnya, pelajar tahun 1 pengajian bahasa Arab di UNIZA didapati menghadapi kesukaran ketika berkomunikasi dengan penutur asli bahasa Arab di luar kelas.
Mereka cenderung untuk berfikir dahulu sebelum bertutur dan melakukan proses terjemahan sebelum berkomunikasi. Ini kebiasaannya berpunca dari pelbagai sebab, antaranya kurang kosakata, tidak mahir tentang bahasa, tiada motivasi, malu dan rasa rendah diri. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.